Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak membincangkan peristiwa bagi suatu eksperimen. Okey, kita tengok soalan contoh untuk kamu faham. Tengok contoh 3. Sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P manakala pemadam yang dijual berwarna merah, hijau, biru dan kuning. Okey. Palin ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam dari koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Palin. Nyatakan bilangan pasangan tersebut. Okey. Alright. Dia beri masalah macam ni. So dalam kebarangkalian kita pertama kita lukiskan gambar rajah pokok. Untuk tujuan lukis gambar rajah pokok ni supaya kita dapat faham berapa kali pasangan ataupun berapa sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Palin. Okey. Kamu tak semestinya kamu tak perlu lukis gambar ni sebenarnya. Ini gambar ni hanya sekadar untuk bagi kamu faham. Cukup kamu tuliskan P sebagai sampel untuk pensel. Kemudian ada warna merah, hijau, biru dan kuning. Kita sampelkan ataupun kita tuliskan simbol MHBK ni. Okey. So kita pasangkan P dengan M. Okay, kita pasangkan P dengan M. Kemudian P dengan H, PH. P dengan B, PB. P dengan K, PK. So ini adalah kemungkinan kesudahan yang Palin akan dapat. Okey, soalannya dia nak apakah unsur yang dapat dalam ruang sampel yang dibincangkan. Okey, so jawapan dia yang kamu tengok. Jadi ruang sampel unsur dalam ruang sampel yang kita dapat kamu buat dalam tata tanda set ni. Okey, so kamu akan buat PM, PH, PB, PK. Okey, tuliskan macam ni. Ini adalah unsur-unsur yang dapat. Okey, berapa bilangan unsur? Okey, berapa bilangan unsur yang dapat ni? So pasangan yang kita dapat ialah ada 4. 1 2 3 4 pasangan. Ya. So soalan ni kita perlu buat gambar rajah pokok untuk bagi kita faham dan dapat kesudahannya. Baik dalam buku modul dalam buku modul muka surat 131. Okey, soalan pertama ni kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Okey, tulis setiap peristiwa yang berikut dengan menggunakan tata tanda set. Okey, soalan yang pertama dia berkata, kamu tengok soalan ni. Jarum petunjuk dalam rajah di sebelah memaparkan diputarkan dan sekeping kad dipilih daripada kad merah, kad kuning dan kad biru. Okey, kononnya ini macam roda lah. Roda yang boleh dipusingkan. Kemudian kita nak tengok putaran tu petunjuknya akan kena dekat mana. Okey. Pertama, lengkapkan gambar rajah pokok. Seterusnya, tulis ruang sampel. Okey. Yang kedua, tulis peristiwa mendapatkan nombor genap dan kad biru. Dan ketiga, tulis peristiwa mendapat nombor 1 atau kad merah. Dan yang keempat, tulis peristiwa mendapat satu nombor yang lebih kecil daripada 3. Okey. Kita tandakan merah sebagai M, kuning sebagai K, biru sebagai B. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey, baik. Kamu tengok soalan dalam papan putih ni. Ini sama macam dalam buku kamu, modul tu. Okey, nombor dia suruh yang pertama, soalan minta kita lengkapkan. Dia dah bagi dah gambar rajah pokok. Ini adalah gambar rajah pokok. So dia nak kamu selesaikan dahulu, lengkapkan dahulu. Okey, tadi ada M mewakili merah, K mewakili kuning dan satu lagi apa? B. Okey, kita tulis B. Okey, yang ni pun kita tulis M, K, B, M, K, B. Okey, ada nombor 1, 2 dan 3. Okey, kita selesaikan dulu. Jadi nombor 1, 2, 3, kad ada MKB, 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 MKB. Okey, kita nak tengok kesudahan dia, kebarangkaliannya.
Okey, tengok. Okey, yang pertama. Yang pertama ni 1 dengan M. Okey, dah ada bagi dah 1 M. Kemudian 1 dengan K. So, kita tulis 1 K. Kemudian kita tulis 1 B. Okey, dah settle dah. B. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, nombor yang kedua. Okey, ada 2 M, 2 K, 2 B. Okey. Kemudian nombor yang ketiga iaitu 3M, 3K dan 3B. Okey. Ini adalah kesudahan yang mungkin kita dapat. Okey, jadi dia minta soalan ni untuk dapat ruang sampel. So, kita tulis S, S sebagai ruang sampel. Kemudian tata tanda set. Okey, so kita dapat 1M, tulis semuanya. 1K, 1B, 1B. Okey, kemudian 2M. Okey, kemudian 2K, 2B. Kita senaraikan semualah. 3M, 3K, 3B. Okey, kemudian tutup set, tata tanda set. So, ini adalah kamu senaraikan semua unsur bagi ruang sampel. Okey. Baik, untuk soalan B, diminta tulis peristiwa yang mendapat nombor genap dan kad biru. Okey, dalam kesudahan ni, mana yang ada nombor genap dan kad biru? So, nombor genap ialah 2. Jadi, jawapannya ialah 2B lah. Itu adalah mendapat nombor genap dan kad biru. Okey. Yang ketiga, tulis peristiwa untuk mendapat nombor 1 atau kad merah. Nombor 1 atau kad merah. Okey, 1 atau kad merah. Maknanya atau, dia kata atau bukan dan. Macam tadi kalau dan dia 2B ni. Dia kata 1 atau kad merah. So, kalau 1 dan kad merah ialah 1M ni. Okey, kemudian mana lagi yang ada merah? M. 2M. Kemudian 3M. Maknanya kamu tulis. Kamu tulis. Jawapannya ialah 1M. 1M. 2M. 3M. Sebab dia kata 1 atau merah. Ada lagi tak yang kita tak tulis? Kamu ingat dia kata mendapat nombor 1 atau kad merah. Bermakna mana yang dapat nombor 1, semua nombor 1 kita senaraikan, dan mana yang dapat nombor merah pun kita senaraikan. Okay, ini kita baru tulis yang ada kad merah. Merah ni merah ni merah dan ada 1. Yang ada 1 lagi iaitu 1K dengan 1 lagi 1B. Kena faham soalan. Soalan tu minta peristiwa yang melibatkan nombor 1 atau kad merah. Mana kalau nombor 1 ada 1M, 1K, 1B. Kalau kad merah ada 2M, 2M, 3M dan 1M ni. Jadi ini adalah kebarangkalian kesudahan yang kita dapat. Seterusnya soalan ditulis peristiwa mendapat satu nombor yang lebih kecil daripada 2. Okey, kita tengok dalam gambar rajah pokok ni. Mana nombor peristiwa yang satu nombor yang lebih kecil daripada 2. Okey, nombor yang lebih kecil daripada 2 ialah 1 lah. Bermakna kita senaraikan 1M, 1K, 1B. So, kamu kena tulislah.